Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Tuan Fadi. Masya-Allah. Pagi. Sihat, Sihat, alhamdulillah. Tuan, daripada mana tuan? Saya Azrul Akashah lah, daripada Selayang. Selayang, Daripada okey. Selayang, ya. Saya ada tadika lah, sebuah tadika, dan juga kita juga buat program camp remaja sekolah. Selain itu kita juga ada motivation lah untuk student. Tapi semua ke arah education lah, semua ke arah pendidikan. Okay. Dan sekarang ni kita fokus kepada tadika yang berumur 4 sehingga 6 tahun lah. Untuk tadika, dan kita ada 3 cawangan di Kepong, di Maxim City Light, dan juga di Sentul lah, dan juga di Selayang. 3 cawangan tadika? Ya, betul. Okay, alright. InsyaAllah. Berapa lama dah tuan buat mengusahakan tadika ni? Saya bermula pada 2016 lah. 2016, maknanya baru 4 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Soalan tuan, silakan. Baik, terus straight to the point. Tadika ni, saya ditanyakan kepada beberapa orang lah, tetapi jawapannya bila ditanya tu, dia jawab, apa yang kamu fikir? Okay. Saya tanya dia tanya saya balik kan. Jadi saya nak tahu jawapan dia sebenarnya. Kalau boleh kan. Memang saya ada jawapan dia, cuba saya nak dengar pendapat daripada orang lain ya, sifu-sifu ya. Kita pun minta pada Allah, dan saya nak dengar pada sifu juga. Okay. Antaranya adalah tadika ini dia bukan seperti menjual tudung ke, menjual air mangga ke ya. Bermakna kalau jual tudung ni dia harian. Sale dia harian. Okay. Jual air mangga pun sale dia harian. Hari ni dapat berapa ribu? 1,000. Besok dapat 2,000. Tadika ni, kalau Januari tu kita target 100 orang, kita boleh cover untuk cikgu, untuk sewa, untuk staff dan sebagainya. Kalau tak capai 100 orang, ada yang katalah dapat 50 orang je. Macam mana tu? Adakah derita tu kita kena tanggung sepanjang tahun sampai Disember tu, setahun kena tanggung tu? Bayar sewa kena bayar sewa sama. Staff kena bayar staff yang sama gaji kan? Jadi macam mana kita nak cover benda tu sebenarnya? Okay. Apa yang tuan rasa? Saya tanya soalan sama. Jadi adakah kita nak fokus sebelum masuk Januari tu kita kena fokus betul-betul kan? Memanglah kita fokus betul-betul, tetapi andai kata tak capai 100 orang tu target, gitulah kurang. Okey tuan. Dia bukan sahaja dalam tadika. Tuan kena faham satu perkara. Dalam bisnes perlukan perancangan. Dalam syarikat-syarikat yang kalau kita kata syarikat yang established, syarikat yang dalam fasa growth stage. Growth stage ni dia ada roadmap 10 tahun. Dia dah ada roadmap dia 10 tahun. Dan setiap tahun mereka akan review roadmap tersebut. Untuk perancangan, bukan hanya review untuk apa yang kita capai tahun itu, tetapi apa yang kita nak buat untuk tahun depan. Baik, bila kita ada roadmap, setiap bulan 10 setiap tahun, biasanya company yang tahu benda ni, contohnya company-company yang mereka dah buat sale berjuta, biasanya mereka akan ada strategic planning. Tuan pernah dengar tak strategic planning? Pernah? Ya. Okay. So company akan biasanya buat strategic planning pada bulan 10, 9, bulan 10 setiap tahun. Tujuannya untuk apa yang kita akan buat tahun depan. Okay. So maksudnya apa? Persediaan awal itu penting sebelum masuk Januari tahun depan. Okay. Kebanyakan business fail disebabkan masuk Januari tu baru mereka nak fikir apa yang mereka nak achieve tahun itu. Jadi dalam kes tuan ni, tuan tidak ada any other option selain penuhkan orang pada sesi persekolahan tahun depan. Betul tak? Betul, ya. By hook or by crook. So perancangan awal tu penting lah. Maksudnya perancangan awal untuk kita buat marketing untuk menarik orang untuk masuk ke tadika kita. Saya sendiri pun ada elite circle yang buat tadika, Little Caliph dan sebagainya. Alhamdulillah, so far mereka berjaya penuhkan sebelum bermula sesi persekolahan. Tuan Razak ke?
Bukan. Okay. Tuan Razak Bukan Tuan Razak, ada Little Caliph dekat Kelantan. Oh, Kelantan. Okay. Ada apa lagi tak ingat saya. Yang saya ingat Little Caliph lah. Brand, sebab brand Little Caliph tu anak saya duduk dekat Little Caliph juga. Okay. Dulu masa anak saya sekolah tadika kan. Jadi bila masuk kelas tu kita sebab di Elite Circle, jadi kita coach untuk strategic planning mesti di meet target tu before sekian-sekian hari bulan. So kita akan rangka strategi tu sebab apa? Kita kena capai matlamat tu bulan 10 dah kena start aktiviti dan kita kena set target sebelum start persekolahan tu ada sela masa supaya kalau tak capai kita ada lagi masa ni untuk kita buat betul-betul. Okay. Supaya sebelum start. Dia bukannya hari terakhir itu adalah pengakhirannya. Tak. Hari terakhir tu let's say sebulan sebelum. Jadi dalam masa sebulan tu kalau misal kata tak capai lagi, kita ada masa dia panggil masa ekstra, masa tambahan. Itu satulah. Dia panggil strategic planning. Kalau kita buat bisnes yang tidak boleh tidak, mesti kok mana-mana pun by hook or by crook penuh. Okay. Nombor 2. Bila kita melibatkan bisnes tadika, saya nak tanya kepada tuan soalan ni. Bisnes model tadika yang mana yang paling berjaya di Malaysia, tuan? Bisnes model tadika yang mana yang paling berjaya dekat Malaysia? Kena sebut nama Sebut nama. Kita bukan TV, tak boleh sebut nama. Pada saya Brandy Bunch. Okay. Brandy Bunch. Okay, now kita tengok Brandy Bunch. Saya berpegang satu prinsip, tuan, bila saya buat bisnes. Saya berpegang satu prinsip yang diajar kepada saya 10 tahun lepas. Masa tu saya duit 1 sen pun tak ada dalam poket. Saya ingat lagi, saya tolong seorang kawan saya nama Amirul, Ustaz Amirul. Saya bukan nak berniaga. Masa tu saya tak boleh fikir, saya blur, saya tak ada duit. Dalam 9 tahun lepas macam tu lah. Ustaz Amirul kata, Tuan Fadi buat apa hari ni? Saya kata, dia cakap Ana pada saya, Ana Anta. Dia panggil, Anta buat apa hari ni? Ana tak ada buat apa. Dia tahu saya dalam keadaan yang paling teruk, duit tak ada, kepala otak pun tak ada, tak boleh fikir baik buruk masa tu lah, saya blur. Dia pun kata, Anta nak ikut Ana tak pergi Masjid Negara? Saya kata, Anta nak buat apa? Anta ikut je. Ana nak buat something kat Masjid Negara. Saya pergilah ikut Ustaz Amirul tu. Sampai dekat Masjid Negara, dia kata, Ana nak jual buku ni, Ana nak buka booth. Masa tu dia ada macam pameran dekat Masjid Negara. Jadi saya pun tolonglah angkat buku. Bila susun buku semua, saya pun tunggu dengan dia dekat booth tu lah. Orang datang, orang tanya nak beli buku. Orang datang nak beli buku lah. Sebab saya baca buku, banyak juga, Alhamdulillah, Allah izin. Saya akan suggest, tuan, buku ni bagus. So, jual lah buku, Alhamdulillah, bantu dia. Petang tu, Ustaz Amirul kata sebab hantar bantu Ana, ni RM50. Saya ingat lagi, saya pegang RM50 tu, saya nangis gila-gila sebab saya tak ada duit 1 sen pun. Orang bagi RM50, bukan kita minta pun. In fact, saya tak terfikir pun saya sedang bekerja ambil RM50 tu kan. Nangis pegang RM50. Lepas tu dia kata, saya ingat sampai hari ni, dia kata, masa tu lah, lepas kejadian tu lah, dia kata, entah kena pegang satu perkara, tidak ada benda baru di bawah matahari Allah. Maksudnya, apa saja entah nak buat, dah ada orang lain buat. Entah perlu tahu, tengok, kaji sampai mendalam dan entah kena buat optimization. Optimize apa yang orang dah buat. Supaya tidaklah totally sama. Tapi yang paling penting, kalau kita belajar daripada Jack Ma kata, saya bukan nak tahu kisah kejayaan orang, tetapi saya nak tahu apa kesilapan orang lain buat. Supaya saya tak buat kesilapan yang sama. Nah, tuan, bila saya tanya, tuan, business model yang mana, tadika mana yang bagus, antaranya tuan kata Brandy Bunch. Saya bukan first kali, saya bukan suruh tuan modelkan kejayaan mereka, tidak. Saya suruh tuan tengok apa kesalahan yang mereka buat supaya tuan tak buat kesilapan yang sama. Okay. Tuan pernah tak jumpa dengan founder dia dan bertanya soalan ini? Pernah. Apa kesilapan yang tuan buat? Oh. Pernah. Pernah tanya tak? Pernah. Apa jawapan dia? Apa kesilapan yang dia pernah buat untuk bisnes tadika?
Tak boleh beritahu kot. Apa dia? Tak boleh beritahu kot. Kenapa tak boleh bagi tahu? Semua orang nak belajar. Apa masalah dia? Yeah. Tentang perlesenan. Perlesenan. Okey, lagi? Apa lagi masalah? Lagi itu je lah yang besar pun. Dia lambat apply Tuan lesen punya lah. Tuan punya problem sekarang ni adalah dari sudut orang nak register. Betul ke tak betul? Betul. Tuan ada tak tanya dia, apa kesilapan yang tuan buat sewaktu merekrut pelajar? Tak Ada pernah tak tanya soalan tu? Tak ada. Tuan, kena pegang satu perkara Tuan Azrul. Soalan yang salah, kita akan dapat jawapan yang salah. Nak dapat jawapan yang betul, soalan kena betul. Contoh Tuan, apa kesilapan Tuan yang Tuan pernah buat untuk rekrutmen pelajar? Ada tak satu masa pelajar tak cukup dan overhead sekian-sekian? Saya nak belajar daripada kesilapan Tuan, supaya saya tak buat kesilapan yang sama. Okay. Tuan faham maksud saya? Faham? Itu cara dia. Kita bertanya soalan yang betul. Pertama, tanya masalah. Bukan hanya tanya, orang akan terkejut Tuan. Kalau Tuan tanya, apa resepi awak memenuhkan student ya? Orang nak bagi tak kadang-kadang resepi kejayaan dia orang? Dia orang akan cakap, kau nanti kau salang student aku. Contohlah. Ya. Betul. Kan? Tapi apa kesalahan yang Tuan buat sepanjang Tuan buat tadika ni, especially dalam recruiting pelajar, orang akan terkejut, kesalahan kau tanya kesalahan bukan kejayaan Okay, supaya apa? Kita boleh modelkan bisnes dia. Nombor 2. Nombor 3 dah 3. Nombor 3. Bila Tuan tengok bisnes model orang lain, Tuan akan perasan banyak bisnes yang fail adalah bila kita hanya mencari one layer of sales sahaja. Bila kita cari satu layer of sales, itu yang Tuan jadi pening kepala untuk dapatkan ataupun overhead cost. Okay, kita kena faham satu perkara Setiap orang, biasanya gaji yang parents hantar anak dia ke tempat Tuan, standard gaji parents berapa? 5,000. 5,000. 3 hingga 5,000. 3 hingga 5,000. Sebulan dia orang bagi pada Tuan berapa? Average kan 500. Kemana lagi gaji dia 4,500 pergi? Untuk anak-anak dia yang lain, sewa rumah, kereta. Itulah. Tuan hanya ambil gaji dia 10% daripada gaji dia. Kenapa Tuan tak ambil lagi 90% daripada gaji dia? Tuan faham maksud saya? Faham. Yeah. Tuan pernah pergi shopping complex? Pernah? Tuan pernah tolak troli? Pernah? Troli yang Tuan tolak besar ke kecil? Besar. Kenapa dia letak troli besar Tuan? Untuk maksimumkan kita punya pembelanjaan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita pergi shopping mall ni, kita nak beli satu barang nak beli susu je kadang-kadang. Atau nak beli ikan ke kan. Tapi bila tolak je bendalah tu, bapak besarnya letak ikan ikan satu plastik. Dia macam tak kena je, betul tak? So, ke mana-mana pun kita pun spend more. So, the point is, dia nak perah duit kita sampai habis. Dalam kes ni, Tuan hanya perah duit parents, ayat dia perah lah kan. 500 je. Tuan tak ambil lagi duit mereka yang lain. Walhal mereka ada 90% lagi. Kok mana-mana pun, duit yang mereka ada ni, mereka akan belanjakan duit tu. Kok mana-mana pun. Contoh, dia bayar tadika 500. Tapi pada sama, dia beli baju anak dia. Dia beli makanan anak dia. Betul tak? Dia pergi bawa anak dia pergi belajar ada setengah parents masuk kelas berenang lah, berkuda lah. So Tuan hanya ambil 10% daripada gaji dia. 90% kok mana-mana pun habis. Jadi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita fikir? Bagaimana untuk saya ambil duit dia lebih.
apa komplain yang dia ada yang saya boleh selesaikan dan akhirnya dia bayar pada saya. Saya ambil contoh satu lagi. Tuan pernah baca buku dan buku itu keluaran PTS. Pernah baca tak? Apa? PTS Publication. Pernah dengar PTS Publication? Pernah? Ya. Okay. Tuan tahu tak PTS ni ada anak syarikat nama dia bookcafe.co.my? Tak tahu. Okay, PTS ni dia ada satu anak syarikat nama dia bookcafe.co.my. Fokus bookcafe ni adalah jual buku online. Biasanya PTS akan letak dekat MPH, Muda Osman kan, orang pergi beli buku. Ya. Tapi bookcafe ni kita kena pergi website dan orang beli. Now, dia punya CEO adalah kawan saya masa sekolah dulu. Saya form 5, dia form 4. Saya jumpa dengan beliau, nama dia Hairul. Dia kata, Tuan Fadi, buku ni buatlah promotion macam mana pun. Sebenarnya, dalam masa setahun, orang hanya beli 4 biji je seorang. Setahun, buatlah promosi apa-apa pun, manusia on average akan beli 4 kali je setahun. Soalannya, setahun ada 12 bulan. Ya. 12 tolak 4, berapa tuan? 8 bulan baki, duit dia tu pergi mana? Dia mesti spend kepada orang lain. Betul tak? Betul. Jadi apa yang Hairul buat? Orang yang sama, dia umpama tidak mengizinkan duit itu pergi kepada orang lain. Jadi apa yang dia buat? Dia create another business yang mengguna pakai database yang sama. Jadi 4 bulan beli buku. Remaining 8 bulan lagi ni, 4 bulan lagi orang beli baju, beli tudung dan dia create satu lagi business makanan. Dan business tu bukan dia punya business. Dia JV dengan orang lain. Dia just bagi tahu kepada database dia, beli yang ni, dia dapat commission. Duit tu datang kepada dia. Faham? Faham. Alright. So, maksudnya apa? Beliau nak setahun tu, orang seorang atas satu batang tubuh ni perlu bagi duit kepada dia by hook or by crook setiap bulan. Bukannya 4 kali je setahun. 12 bulan terus. Dia nak 12 bulan. Jadi setiap bulan dia akan promote barang lain tapi yang relate dengan bookcafe.co.my. Jadi tuan sekarang ni, cuba tuan study. Tadika lain, apa yang mereka upsell, alright, kepada parents. Okay, pergi study sampai level jangan hanya benchmark Malaysian punya sekolah. Tuan pernah tak benchmark international punya school? Tadika International, ada tak? Belum lagi. See, that is our problem. Kita sentiasa tengok orang Malaysia punya business. Saya belajar dengan seorang business punya manusia, dia kata apa? If you nak sukses duduk dekat Asia, dia kata apa tau? Asia ni berada di satu tempat yang cukup powerful. Sebab apa? You tak payah fikir, you just tiru je. Dekat mana you nak tiru? You pergi US, you tengok apa US buat. Sebab US ni 6 tahun depan Malaysia. You tengok je apa dia buat, you bawa balik Malaysia, you akan jadi billionaire. Contoh macam Grab. Bos Grab dengan bos Gojek dekat Indonesia duduk satu kelas dekat Harvard University. Satu universiti. Bila kawan ni apa nama dia lupa dah. CEO Gojek dengan CEO Gojek tu sekarang ni dah jadi menteri dah. CEO Gojek tu nak balik Indonesia, CEO Grab nak balik Malaysia, dua-dua ni fikir nak buat berniaga apa Jadi apa dia buat? Dia pun tengok Uber. Uber so successful lah dekat US. Apa dia buat? Yang ni balik Malaysia buat Grab, yang ni balik Indonesia buat Gojek. So dua-dua successful. So apa? Business model yang sama. Dia tiru US. Bukanlah tiru, maksudnya okay, anyway, dulu Uber ada dekat Malaysia, Grab ada, betul tak? Dulu ada Uber. Tapi sekarang kenapa Uber tak boleh cope dengan market Malaysia? Dan Grab boleh sustain dan akhirnya Grab beli Uber. Sebab Uber tak faham culture orang Malaysia, dia tak faham culture Asia. Dia bawa culture orang putih dalam apps dia, cara pembayaran
kira jarak dan sebagainya tu kira macam US punya style. Tapi Grab dia bawa untuk sesuai dengan local. Tapi ceritanya dia belajar daripada Uber. Benchmark satu dunia tuan. Okay. Faham? Faham. Okay. So cara untuk kita naikkan jualan ada 3. Alright? 3. Nombor 1, cara tuan nak overhead tu kan? Overhead tuan nak cover tu, ni dah point nombor apa tuan? Nombor 4 Nombor 4. Okay, last lah ni. Ni point nombor 4. Kalau tuan faham point nombor 4 ni, 3 cara untuk naikkan jualan. Dia ada 3 lah. Point nombor 4 ni ada 3 point. Ada 3 cara nak naikkan jualan. Nombor 1 adalah naikkan bilangan orang yang membeli dengan kita. So naiklah jualan kita. Maksudnya dalam kes ni, biar lebih ramai orang yang register dengan tuan setiap tahun. Itu cara nombor 1 yang biasa orang nak belajar lah. Kan? Tapi dia tak faham ada 2 lagi cara untuk kita naikkan jualan. Cara nombor 2 adalah, cara nombor 1 adalah naikkan bilangan orang membeli. Tuan faham Cara nombor 2 adalah naikkan average transaction per customer. Average transaction per customer. Maksudnya, satu customer dia spend lebih. Average katakanlah setiap orang yang masuk McDonald dia akan spend standard RM10. Tapi dia ajar staff dekat kaunter nak tambah aiskrim tak? Dia ajar staff dekat kaunter nak beli set tak? Yang sepatutnya orang spend RM10 dah jadi RM15, RM18. Okay. Increase transaction per customer. Nombor 3 adalah increase frequency. Alright? Frequency per customer. Okay? Macam ni frekuensi? Frequency per customer. Maksudnya, seorang customer beli banyak kali. Kekerapan. Ya. So, tu 3 cara untuk naikkan jualan. So, bukan hanya dengan bilangan semata-mata. Boleh jadi naikkan bilangan orang, naikkan average transaction per customer, maksudnya kita boleh naikkan harga ke kan, atau kita boleh do upsell ke kan, naik harga ke. Keyword dia adalah naikkan average transaction per customer. Nombor 3 adalah frekuensi pembelian customer. Itu 3 cara kalau kita nak naikkan jualan kita. Boleh tuan Terbaik. Yang penting tuan belajar daripada kesilapan. Okay. Itu yang paling penting. Belajar daripada kesilapan orang lain. Ya. Ramai orang dia nak pergi belajar cerita kejayaan. Ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau Jack Ma kata, saya lebih suka belajar daripada kesilapan supaya kita tak buat kesilapan yang sama. Okay. Okay tuan. Ada soalan lagi tak? Okay, Tuan Fadli. Menjawab soalan ke tak tu? Menjawab terbaik. Puas hati ini yang ke saya tak? mahu. Saya ingat tadi nak tanya soalan daripada tuan je, malah nak jawab. Saya tak ada lah. Ini yang saya mahu jawapan. Bukanlah, maksudnya kita nak tahu jawapan kan. Kemudian memang kita yang decide kan. Cuma kita nak tahu pendapat kan. Pendapat orang ni, pendapat orang ni kan. At last kita yang buat keputusan ni kan. Sebab result tu balik pada kita juga sebenarnya.